Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan dan perempuan sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah, insya-Allah, sebelum saya memulakan perkongsian hadis malam-malam ini, insya-Allah, sebagai peringatan kepada semua, insya-Allah, sebab kita masih lagi dalam tempoh dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilanjutkan hingga 14 April, insya-Allah, dan kita mengharapkan semua penduduk-penduduk Malaysia khususnya dapat kita mendengar ataupun mematuhi arahan pemerintah kita, kerajaan kita, insya-Allah. Mudah dengan kepatuhan kita mengikut arahan dan sebagainya, dan juga menjaga langkah-langkah pencegahan untuk mengelak kita dijangkiti wabak COVID-19 ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita, kalau kita tengok hari ini graf setiap hari ada saja peningkatan kes-kes baru, tuan-tuan, insya-Allah, di Malaysia khususnya. Walaupun kita tengok ada ramai pesakit-pesakit yang dah keluar hospital, yang sudah sembuh, tapi kalau tengok graf peningkatan pesakit-pesakit baru setiap hari masih meningkat, dia tidak menurun, dan keseluruhan kes semakin meningkat. Itu kita kena ambil perhatian bab benda ni, insya-Allah, untuk kita sama-sama berusaha. Selain kita memperbanyakkan doa kita, insya-Allah, dan kita usaha ikhtiar kita juga kena ada, insya-Allah. Kita ikhtiar dengan jaga keselamatan kita dan tidak keluar rumah sesuka hati tanpa ada urusan-urusan yang penting, insya-Allah, untuk kita nak mengelakkan, kita nak memutuskan rantaian kita dengan pesakit-pesakit yang kita tak tahu siapa dia yang membawa virus ini di sekeliling kita, tuan. Kalau kita menjaga etika-etika dalam kita yang ikut apa yang pihak pemerintah, kerajaan kita ataupun Kementerian Kesihatan garis pandukan, insya-Allah, mudahan kita mendoakan, insya-Allah, mudahan peratus setiap hari akan menurun, insya-Allah. Mudahan virus ini akan hilang begitu saja dengan izin Allah SWT, insya-Allah. Insya-Allah, pada pengisian pada malam ini, seperti yang saya janjikan semalam, pagi malam ini kita akan kongsikan hadis berkaitan tentang tempat-tempat yang mustajab doa di Mekah, insya-Allah. Insya-Allah saya kongsikan hadis pada malam ini, moga manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Hadis berkaitan dengan kelebihan Mekah dan Kaabah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda mafhumnya, multazam ialah tempat doa dimakbulkan. Tiada mana-mana hamba yang berdoa di situ melainkan pasti Allah SWT akan menerimanya. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Nabi Muhammad SAW telah bersabda mafhumnya, multazam ialah tempat doa dimakbulkan. Tiada mana-mana hamba yang berdoa di situ melainkan pasti Allah SWT akan menerima doanya. Keterangan, multazam ialah tempat yang bermulanya daripada Hajarul Aswad hingga ke pintu Kaabah. Multazam bermakna tempat untuk melekat. Mungkin inilah sebabnya ia dipanggil multazam. Dalam kitab Abu Daud, sebuah hadis telah dinukilkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa beliau telah berdiri di situ dengan melekapkan dada dan mukanya ke dinding Kaabah dan melebarkan tangan ke dinding tersebut. Dan beliau berkata, aku telah melihat baginda Nabi Muhammad SAW berbuat demikian. Mengenai hadis yang menyatakan doa diterima di tempat ini, saya dapati setiap orang bermula dengan ustaz saya hingganya sampai kepada Rasulullah SAW.
semua mereka ketika membaca hadis ini memberitahu, saya telah berdoa di tempat ini dan doa saya telah diterima. Saya sendiri juga telah mendapati demikian. Hazrat Hasan Basri rahimahullah ta'ala telah mengutus sepucuk surat untuk penduduk Mekah. Beliau menulis bahawa di sana ada 15 tempat yang mana doa dimakbulkan. Yang pertama, yang mana tempat yang doa dimakbulkan. Yang pertama, yakni ketika tawaf. Yang kedua, di Multazam. Yang ketiga, di Mizabur Rahman. Yang keempat, dalam Kaabah. Yang kelima, di Telaga Zamzam. Yang keenam, di Safa. Yang ketujuh, di Marwah. Yang ke-8 ketika berlari di antara Safa dan Marwah. Yang ke-9 di Maqam Ibrahim. Yang ke-10 di Medan Arafah. Yang ke-11 di Muzdalifah. Yang ke-12 di Mina. Dan yang ke-13, 14 dan yang ke-15, ketiga-tiganya ketika melontar syaitan di Jamrah. Manakala dalam riwayat Ad-Durrul Mansur pula adalah di Multazam, di bawah rukun Yamani, Safa, Marwah di antara kedua-duanya, di Hajar Aswad, di Maqam Ibrahim, di dalam Kaabah, di Mina dan di Muzdalifah, di Arafah dan ketika melontar syaitan di Jamrah. Hazrat Shah Abdul Aziz, yakni semoga Allah menerangi pusaranya, telah mengambil riwayat ini dan menukilkan dalam kitab tafsirnya. Sesetengah para ulama menambah bahawa di Mataf, yang di tempat tawaf ketika melihat Kaabah, Hatim dan tempat di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad sebagai tempat doa-doa diterima secara khusus. Setengah para ulama pula menyatakan bahawa kawasan Multazam adalah bermula daripada rukun Yamani hingga pintu Kaabah sebelah barat yang telah tertutup. Pendapat ini walaupun bertentangan dengan pendapat yang masyhur, tapi ia tetap merupakan pendapat setengah masyayikh. Hadis yang terakhir pada malam ini insya-Allah dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, aku lebih suka melakukan 70 dosa di Rakiyah, yakni di luar Mekah, daripada melakukan satu dosa di Mekah. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu berkata, aku lebih suka melakukan 70 dosa di Rakiyah, yakni di luar Mekah, daripada melakukan satu dosa di Mekah. Keterangan, sebagaimana setiap kebaikan yang dilakukan di Mekah itu adalah amat banyak pahalanya, begitulah juga keburukan akibat setiap dosa juga amat banyak dan dahsyatnya. Oleh sebab itu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa 70 dosa di luar Mekah adalah lebih ringan daripada satu dosa di dalamnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga berkata demikian seperti yang telah dinyatakan pada hadis pertama pada bab yang ketiga. Malahan banyak perkataan yang akan sama maksudnya dinukilkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Oleh sebab itulah setengah masyayikh tidak menyukai untuk tinggal lama di Mekah Al-Mukarramah kerana bimbang tidak mampu untuk menunaikan tuntutan-tuntutan adab dan kehormatannya. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menulis, melakukan dosa di sana, yakni di Mekah, adalah ditegah dan keras kerana pasti kemurkaan Allah SWT akan segera menimpa si pendosa itu. Hazrat Wahab bin Wad rahimahullah ta'ala ialah seorang ahlullah. Beliau berkata, satu hari saya sedang bersolat di dalam Hatim. Tiba-tiba saya terdengar satu suara yang datang dari sebalik kain penutup Kaabah yang berbunyi, aku mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada engkau wahai Jibril mengenai orang-orang yang bergurau senda dan bercakap sia-sia di sekelilingku. Kalau mereka tidak berhenti daripada perbuatan mereka ini, aku akan pecah hingga setiap batu-batu akan terpisah. Pasal itu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu telah berkata kepada orang Quraisy, kabilah Amaliqah telah menjadi penjaga Kaabah sebelum kamu, tetapi mereka tidak menghormati Kaabah sebagaimana sepatutnya dan tidak menunaikan hak kemuliaannya. Maka Allah SWT telah menghapuskan mereka. Kemudian kabilah Bani Jurhum menjadi penjaga Kaabah, tetapi apabila mereka juga tidak menghormatinya, maka mereka juga telah dihapuskan oleh Allah SWT. Oleh itu, berhati-hatilah dalam menjaga kehormatan Kaabah
dan janganlah kamu mengabaikannya. Hazrat Musa bin Muhammad rahimallahu ta'ala berkata, pada satu ketika seorang ajam yang warak dan soleh sedang melakukan tawaf. Tiba-tiba terdengar bunyi gelang kaki seorang wanita cantik yang juga sedang melakukan tawaf. Dia mula merenung kepada wanita tadi. Lalu satu tangan telah keluar dari rukun Yamani dan telah menamparnya dengan kuat hingga terkeluar biji matanya. Kemudian terdengar satu suara dari Baitullah, kamu sedang tawaf di rumah kami dan kamu memandang kepada selain kami. Tamparan ini adalah balasan kepada pandangan kamu itu, dan nanti kalau masih melakukannya perbuatan demikian, kami akan membalas dengan lebih lagi. Alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah dalam malam ini dapat kita mendengar tentang dua hadis dan juga dua ilmu berkaitan. Pertamanya, hadis yang pertama berkaitan dengan tempat-tempat yang mustajab doa, terutama jadi Mekah, iaitu di sekitar Masjidil Haram khususnya, yang mana suka saya nak kongsi tentang Murtazam tuan-tuan, insya-Allah. Mungkin ya tuan-tuan yang biasa pergi ataupun ustaz yang di dalam yang nonton mungkin lebih mahir tentang ilmu ini, insya-Allah. Sebagai saya perkongsian, jika saya silap tolong betulkan, insya-Allah, tentang Murtazam, tentang kaedah untuk nak berdoa di Murtazam. Kaedahnya seperti yang untuk ustaz maklum beritahu kita masa kita pergi kursus umrah ataupun kursus haji. Cara kaedah dia tak seperti untuk kita nak berdoa secara biasa. Bukan kita kena duduk di depan Multazam tu, kita angkat tangan. Tak tuan-tuan. Kaedah di Multazam kita bersandarkan dengan dalam hadis ini. Kaedahnya, dan sebelum tu kita sendak malu tentang di mana Multazam. Mungkin kita dengar Multazam, tapi mungkin yang dah biasa pi, alhamdulillah. Tapi yang tak bisa sampai lagi, mungkin tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok di Kaabah tu, tengok gambar Kaabah, pintu Kaabah tu boleh tengok dia antara lebih kurang dalam sedepa saja Multazam, lebih kurang sedepa lebih sikit, mungkin lebih kurang tu lah, dengan Hajar Aswad. Itu dia antara pintu Kaabah tu dengan Hajar Aswad, tengah-tengah tu adalah Multazam. Yang kaedahnya untuk berdoa, kita kena lekapkan dada kita ni dan juga pipi kita melekat di Multazam tu, di dinding Kaabah tu. Itulah antara tempat yang sangat mustajab doa. Bila kita letak tangan kita macam ni, melekat dada kita dan pipi kita melekat di Kaabah tu, di tempat Multazam tu, mintalah apa-apa saya doa, insya-Allah. Tapi yang paling kita nak, kalau boleh kita nak pi melekat di situ, kalau jangan kita menyakiti orang ataupun kita buat sesuatu yang tak elok. Kalau orang, kita tumbuk orang, kita maki orang dan sebagainya, kita tak mahu macam tu. Biar kita masuk tu dan keadaan selesa dengan izin Allah, insya-Allah. Sebelum kita nak pergi tu, kita minta banyak doa. Allah pemudahkan kita nak masuk, insya-Allah. Insya-Allah Allah izin satu hari nanti, insya-Allah. Bagi kita nak pergi, kalau tak berkesempatan juga, kadang-kadang kita duduk depan Kaabah lah, angkat tangan doa. Tapi kalau nak kaedah nak pergi, itulah kaedah, bukan kaedah angkat tangan, tapi kita melekat di badan kita di antara pintu Kaabah dan Hajarul Aswad tu kaedah dia, insya-Allah. Itu sebagai satu ilmu lah kepada yang belum yang masa untuk nak pergi umrah ataupun haji satu hari, insya-Allah, jika izin Allah, insya-Allah. Itulah kaedahnya, selalu satu ilmu lah untuknya. Dan banyak tempat-tempat yang kita sebutkan tadi ya, tempat yang sangat mustajab doa, insya-Allah. Kita bila kita pergi sampai sana, yang penting banyak doa, insya-Allah. Dan juga sebab kaedah umrah ni tuan-tuan, mungkin yang tak biasa pergi, mungkin dia rasa susah. Dalam kursus-kursus umrah pun kalau kita tengok ustaz ajak, kadang-kadang kita pergi sekali dua tak apa nak faham nak buat. Tapi insya-Allah tuan-tuan, umrah ni dia sebenarnya dia tak susah sangat. Tak macam haji, dia rumit sikitlah. Tapi kalau kaedah umrah, dia perbuatan dia sikit sangat, dan juga bacaan dia pun kita tak ada bacaan yang khusus sangat pun. Doa-doa khusus dia tak ada sangat pun. Cuma kadang kita rasa macam susah, tapi yang biasa dah buat sekali, insya-Allah. Pipi mutawif atau ustaz mutawif akan ajak kita untuk buat umrah yang pertama tu. InsyaAllah kalau ni umrah kedua, InsyaAllah kalau tak ada hafalannya, kita akan boleh buat sendiri ya tuan. Umrah kedua kita buat sendiri, umrah ketiga, umrah keempat dan sebagainya. Seterusnya kalau kita mampulah yang kita nak buat banyak yang nak buat, kita terpulanglah, insyaAllah. Tapi insyaAllah kalau kita ada ustaz yang mutawif ajak umrah pertama tu selesai dan kita pergi pergi botokkan kepala kita, selesai semua, pergi rehat, insya-Allah. Esok tu kalau
mutawif kata hari itu kita rehat, tapi kalau tuan-tuan masih ada tenaga nak buat, insya-Allah teruskan buat umrah kedua, insya-Allah mana dapat buat sendiri kalau dah kita faham dengan mudah. Bila kita faham mudah saja insya-Allah. Nah, dan juga tentang berkaitan hadis yang kedua kita dengar tadi tentang dosa tuan-tuan. Dan pahala di Mekah memang banyak tuan-tuan buat 100,000 pahala kalau kita beribadat dalam Masjidil Haram, solat kita 100,000 pahala. Tapi awas tuan-tuan ya, di dosa di tanah haram berat tuan-tuan. Pahala pun banyak dapat, tapi kalau kita buat dosa pun berat pahala dosanya. Kita kena hati-hatilah insya-Allah nah. Tapi tuan-tuan jangan risau tuan-tuan kalau kita pun bukannya baik sangat apa di tanah ala di Malaysia contohnya, tapi jangan risau untuk kita lebih kita banyak istighfar dan kita banyak bertaubat di sini, insya-Allah mudah Allah akan mudahkan jalan di sana. Tak perlu risau takut ada orang duk gempang apa pergi sana lagi, takut buat jahat sini lagi pergi sana takut tak nampak Kaabah lah macam-macam. Tak, jangan kita fikir sampai tak tu, insya-Allah sebelum pergi tu kita dah azam pergi dah, kita dah bayar dah siap semua. Kita sini di Malaysia kita dah banyak kita solat taubat, istighfar, minta ampun Allah Taala, insya-Allah kita bila sampai sana pun insya-Allah Allah akan mudahkan jalan kita. Tak ada masalah, tak ada isu nak tak nampak Kaabah lah nak macam-macam nak jadi itu. Kita kena fikir, jangan fikir sampai tak tu. Kalau fikir tak tu kita tak boleh Nabi ya tuan-tuan. Kata lagi pi sana lagi jadi macam-macam dah, jangan. Di sini kita istighfar banyak, apa solat taubat, banyak kita bermaaf-maafan dengan orang yang kita buat salah dan sebagainya. Dalam masa yang sama kita juga sentiasa memaafkan kesilapan orang yang buat kita. Nah, kita sentiasa berlapang dada, insya-Allah. Bila sampai sana Allah akan memudahkan jalan kita nak buat kebaikan di sana, insya-Allah. Dan bila sampai sana kita banyakkan sedekah juga kita bawa duit lebih sikit, insya-Allah. Kita tukar duit siap. Nah, macam itu saya pergi dulu, saya ingat lagi ada sahabat-sahabat yang di Malaysia ni dia kirim duit tuan. Dia kirim bagi saya dalam duit RM100 ditukar siap, dia bagi dalam RM200 kata silap. Dia kata tolong sampai sana dia bagi yang jumpa yang tukang cuci tu, cleaner tu, dia pergi kita bagi. Dia Malaysia tak apa tuan, tak ada masalah. Dia begini sampai sana lagi dia pergi impun, dia pergi tukarlah kat money changer tu, dia ambil duit di Arab Saudi, tak ada masalah. Dia Malaysia bagi tak ada masalah, dia terima ya. Seringat sampai kat kita bagi seringat insya-Allah. Dia pun bosan dia boleh dapat, dia pun tolong doa untuk kita insya-Allah. Tu cara kita nak buat kebaikan di sana. Kita nak buat ibadat banyak-banyak kita tak mampu, cara buat kita banyak sedekah, insya-Allah. Dengan sedekah tu Allah akan mudahkan urusan kita, insya-Allah. Urusan nak buat ibadat, urusan nak buat segala-gala amal, kerja-kerja haji atau kerja umrah tu jadi mudah bila kita banyak bersedekah di sana, insya-Allah. Tu cara dia. Dan juga tentang hadis yang kedua tentang dosa tu, kita kena usahakan tuan, boleh jangan kita buat benda-benda yang haram, yang makruh pun. Kita boleh contoh sebagai nasihat saya kepada tuan-tuan lah tuan-tuan, bukan terpulanglah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak ikut, terpulanglah. Kalau tak mau ikut, terpulang. Macam mana itu tak ada masalah. Itu masing-masing kita ada pendirian masing-masing. Tapi tuan-tuan senang nasihat tuan-tuan yang mana yang masih merokok tu, kalau nak pi berhenti siap-siap lah di Malaysia. Berhenti siap-siap, insya-Allah. Di sana janganlah merokok. Di tanah haram ni benda ni yang tak elok tuan-tuan. Sebagai kita tengok ada lagi tuan-tuan yang jemaah haji dan juga umrah tu utamanya masih lagi walaupun di tanah haram masih lagi merokok di sana. Tapi tak elok tuan-tuan, tak elok buat panggil-panggil macam tu. Dah kita azam ni aku nak tinggal benda-benda yang tak elok macam ni. Fatwa kebangsaan pun dah memutuskan merokok ada haram, tapi kalau mungkin ada yang ada pandangan kita makruh tu terpulang masing-masing lah. Tapi kalau boleh, kalau nak tinggal terus lagi bagus. Kalau tak mau tinggal nak Malaysia ni isap tak apa, tapi di tanah haram tolong stop salah. Pi 2 minggu tu stop salah rokok 2 minggu tu. Pi haji 40 hari tinggal salah 40 hari haji rokok tu. Jangan merokok di tanah haram, tak elok tuan-tuan. Kita hormat di tanah yang mana tanah yang sangat mulia di sana tuan. Kalau kita pi sana pun buat lagi benda-benda yang tak elok, pergilah tuan, kita buat yang ibadat, tapi dalam masa kita buat juga benda yang tak elok di tanah haram. Allahu akbar. Dosa kita bertambah-tambah lagi berlipat kali ganda buat dosa di tanah haram. Itulah sebagai peringatan kepada diri saya dan juga tuan-tuan. Mudah insya-Allah. Dan walaupun hari ini kita tengok ada berita kata kerajaan Arab Saudi kata tak perlu buat persediaan untuk nak pergi musim haji musim haji mungkin tak ada, tapi insya-Allah tuan, Allah yang nak buat segala-galanya, Dia Maha Kuasa. Kita berdoa lagi insya-Allah. Punya putus marah, putus berdoa insya-Allah. Mudah-mudahan Allah yang turun COVID-19 tuan, Allah ada, Dia yang berkuasa nak angkat balik COVID-19 bila mana masa. Kalau Dia nak angkat sekarang ni, Dia boleh angkat terus COVID-19, tapi Dia nak uji keimanan dan ketakwaan kita macam mana tu. Dia biar lagi insya-Allah
lagi lama kita diuji insya-Allah, kata sabar dan redha insya-Allah, lagi tinggi darjat kita di sisi Allah, akan Allah angkat diri kita tuan insya-Allah. Tu kita kena siap berdoa walaupun apakah sekalipun. Kita banyak doa insya-Allah, mudah Allah akan tarik angkat balik secepat mungkin community ini dan dapat kita bertemu dengan Ramadan tak hari dah insya-Allah, dapat bersama-sama balik Ramadan dengan dapat hadir ke surau masjid, nak bertarawih beramai-ramai, nak berpuasa berjumpa beramai-ramai di masjid surau insya-Allah. Kita berdoa insya-Allah. Mudahan sikit banyak perkongsian pada malam ini memberi manfaat untuk kita sama-sama untuk kita beramal dan kita sama sampaikanlah ilmu ini kepada yang lain insya-Allah. Walaupun satu ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain insya-Allah, orang yang beramal kita bertumpang dapat pahala sama insya-Allah. Insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.